Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang hadir pada malam ni. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, kita mestilah mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita masih lagi dalam tajuk yang sama. Kita masih lagi dalam tajuk penakulan logik. Okey, so kita akan masuk pula kepada soalan 5 dan soalan 6. Tapi soalan 6 ni saya akan terangkan masa sesi yang kedua nantilah. Okey, jadi sesi yang pertama ni kita habiskan soalan 5 dulu. Okey, ada 3 soalan sahaja, jadi kita santai-santai. Okey. So ingat apa yang kita belajar pada minggu lepas tu pun akan sentiasa keluar lah. Kita tak boleh target kita tak tahu. Jadi kita kena fahamkan. Okay, kita kena fahamkan apa yang kita belajar selama penakulan logik ni sebab tajuk ni pun besar. Okay, tajuk ni sangat besar dan dia melibatkan kemahiran kefahaman pelajar. Okay, so sekarang kita lihat dulu pada soalan 5A. Kita lihat di sini. Selesaikan soalan berikut, nyatakan songsangan. Okey, nyatakan songsangan. Songsangan ni maksudnya penafian. Penafian bagi implikasi di bawah. Jika 3x sama dengan negatif 12, maka x sama dengan negatif 4. Jadi, apakah songsangan ataupun apakah penafian bagi implikasi ini? Okey, apa implikasi dia? Jawapan dia mesti ada jika maka. Okey. Jadi awak boleh tuliskan jawapan songsangan masing-masing ke dalam ruangan komen Google Meet. Okey, kalau awak tak boleh buat simbol tu, awak boleh letaklah perkataan ke. Nanti saya baca bunyinya lebih kurang betul lah. Sekejap saya nak setting sekejap. Okey, ada yang dah masuk tadi. Kita nak buka balik sebab ada bug. Okey. Songsangan. Okey, dia mestilah mula dengan jika, dia mesti ada maka So kalau awak lihat kat sini dia ada P, dia ada Q. Okey. Jadi ini implikasi, dia nak songsangan Songsangan ni maksudnya penafian. Okey, songsangan ni maksudnya penafian. Sekejap penafian. So apakah jawapan yang awak dapat? Jika 3x tidak sama dengan negatif 12, maka x tidak sama dengan negatif 4.
Okey, betul. Sama dengan ni. Okey, betul. Jika maka. Okey, dia tukar simbol yes. Apa ni? Jika 3 sama apa tu? Slash. Oh, slash. Ni nak buat slash ni Okey, good. Kreatif kat sini. So kita tengok kat sini ada lagi negatif 12 kecil pun saya nampak Jangan risau. Okey, betul jawapan semua okey. So kita tengok cara menulis yang sebenarnya adalah ni cara menulis lah masa awak jawab kata exam tu kan. Jika 3x tak sama dengan tu kita letak slash kita ambil simbol sama dengan ni kita letakkan slash. Saya gunakan warna biru lah kasi awak nampak. Dia jadi macam tu, negatif 12. Ni kita panggil dia penafian. Kita panggil dia penafian. So awak kena buat penafian lah dalam songsangan. Satu ayat tu kena buat penafian. Okey, satu ayat tu kena buat penafian. Maka x tak sama dengan negatif 4. Ni senang je. Sebab minggu lepas kita dah cover kan. 3 minggu kita dah cover tajuk ni. Penafian ni. Okay. So, saya harap awak dah mahir lah kat situ. Senang je. Dia punya simbol dia, kalau awak nak tahu kan, simbol yang penafian ni, dia kan asalnya implikasi ni kan, jika P maka Q. Okay. Jadi sekarang ni dia akan jadi jika negatif P maka negatif Q. Ni kita punya simbol penafian. Dia bukan negatif tau, dia sebenarnya dia adalah satu simbol yang bernama tilde. Okey, hanya pelajar komputer mungkin dia tahulah simbol ni nama apa kan. Okey, kita panggil dia tilde dan pelajar biasa dia suka panggil berudu. Okey. Tapi ini adalah simbol penafian. Apa yang kita cakap dia akan terbalikkan ayat tu. Dia akan cakap tidak. Kalau kita kata ya, dia kata tidak. Kalau kita kata tidak, dia kata ya. Jenis yang suka melawan-lawan. Okey, itu adalah penafian. Okey. Saya harap penafian ni tak adalah susah sangat untuk pelajar ingat sebab jawapan dia based on implikasi tu, cuma kita tidakkan. Okey, kita tidakkan daripada ayat tersebut. Okey, next. Soalan B. Justifikasikan. Ni saya typo Justifikasikan sama ada hujah berikut sah dan munasabah. Okey, justifikan hujah ini sah atau munasabah. Apa beza sah, apa beza munasabah ni? Okay, kita lihatlah. Kan kita belajar minggu lepas berkenaan dengan hujah kan. Hujah ni ada 3 bentuk. Okay, hujah ni ada 3 bentuk. Bentuk satu ni digunakan perkataan semua. Bentuk 2 dengan bentuk 3 dia menggunakan perkataan jika maka. Awak boleh tengok bentuk 2 dengan bentuk 3 ni hampir sama. Tapi dia tak sama, dia hampir sama sahaja. Beza dia, bentuk 1 ni menggunakan perkataan semua. Kemudian bentuk 2 dengan bentuk 3 ni menggunakan perkataan jika maka. Yang ini awak tak payah hafal, tapi awak kena fahamkan lah macam mana kedudukan hujah tersebut. Okey. Kemudian kita tengok ada huruf bentuk 1 ni, dalam bentuk 1 ni ada huruf C. Huruf C ni adalah huruf sesat huruf sesat maksudnya sesuatu yang tidak wujud langsung dalam premis 1. Okey, C itu adalah sesuatu yang baru. Jadi kalau kita lihat di sini negatif 1 ni adalah sesuatu yang tidak ada dalam premis 1. Okey, negatif 1 ni adalah sesuatu nombor ataupun unsur yang tidak ada langsung dalam premis 1. Jadi kita boleh cakap negatif 1 ni adalah C. Okey, ini bentuk dia lah C. Okey, ni C kita letak C sahaja kat situ. Kemudian integer ni kita boleh katakan sebagai A. Ni mungkin awak tak nampak ni, saya guna warna lain lah. Okey, saya guna warna hijau. Integer ni adalah A. Kemudian warna purple ni adalah B. Warna purple ni adalah B. Maksudnya semua A ialah B. Okey, dia gabungkan ayat tu. Semua A ialah B. Jadi semua integer bernilai positif. Okey, so kita lihat bentuk dia menggunakan bentuk 1. Okey, kita tengok balik. Dia gunakan bentuk 1 sebab perkataan semua. Semua bukan senua. Ini typo teruk saya ni. Saya tak tahu saya buat last minute ke tak. Ni soalan lama ni. Okey. So bila kita tengok balik premis 2 kita tengok premis 2.
Dia kata negatif 1 ialah integer. Jadi kita tengok C ialah A. Okey, C ialah A. Bentuk dia sama C ialah A. Kemudian bawah dia kesimpulan ni dia katakan C bernilai positif. Maksudnya C ialah B lah. Okey, C ialah B. Jadi kalau kat sini awak lihat, bentuk dia serupa sama seperti dalam hujah yang diberikan dalam ni, bentuk 1. Okey. Bila sama, bila sama, kita akan cakap sah. Okey, kita akan cakap sah. Sah tu maksudnya yes, tiada salah pun. Bentuk dia betul. Sah lah, sah. Okey, sah. Tapi kita nak kenal pasti, adakah jawapan dia betul? Kalau jawapan dia salah, tak logik lah. Tapi kalau jawapan dia betul, logik lah. Munasabah ni bahasa sopan. Kalau kita cakap bahasa yang pasar, kita akan fahamkan munasabah ni maksudnya logik Adakah dia logik? Okey, adakah dia logik? Jadi kita tengok jawapan dia betul ke? Kita tengok kat sini. Semua integer bernilai positif. Yang ini kita tak tahulah apa masalah dia kan. Okey, kita tengok premis 2. Negatif 1 ialah integer. Okey, betul, yes. Negatif 1 ialah integer. Sebab integer ni adalah nombor positif dan nombor negatif So saya tulis kat sini. Integer ialah nombor positif dan negatif. Okey, integer ialah nombor positif dan negatif. Yang ni awak kena tahulah. Sebab ni adalah hukum matematik yang paling asas. Okey. Kemudian kalau awak tengok logik dia pada kesimpulan pula, negatif 1 ialah positif. Adakah negatif 1 ni bernilai positif? Macam dah sasar nampak negatif kat situ. So memang salah lah kan kesimpulan dia. Jadi apabila kesimpulan ni awak rasa salah, jadi awak cakap hujah ini sah sebab bentuk dia betul. Tapi tidak munasabah. Okey, tidak munasabah. Kalau pelajar ni tanya, kenapa tak munasabah cikgu? Kenapa Sebab, ni saya tambah sikit ayat lah. Kerana kesimpulan dia salah. Kerana kesimpulan dia palsu. Okey, kerana kesimpulan adalah palsu. Ialah sebab awak lihat kan, negatif 1 ni bernilai positif. Dah memang terang dan nyata, negatif 1 tu ialah negatif. Okey, jadi kita tahu kesimpulan tu salah. Itu tulislah, kerana kesimpulan adalah palsu. Mana-mana boleh. Kalau premis 2 salah, awak tulislah, kerana premis 2 adalah palsu. Dia macam itulah cerita dia. Kalau dua-dua betul, tiba-tiba premis 1 pula salah, awak cakaplah, kerana premis 1 adalah palsu. Awak tukar yang dia punya ni sahaja. Okey, awak tukar kesimpulan ni sahaja. Tengoklah bergantung kepada soalan tu sendiri. Dia senang je. Awak kena tengok logik dia sahaja. Munasabah ni maksudnya logik Kita tulis kat sini logik. Adakah dia logik atau tidak? Kalau tidak, kita tulis tidak munasabah lah. Jangan awak tulis tidak logik pula Tulis tidak munasabah. Tapi ada certain soalan exam kan, dia akan tanya awak tau, berikan justifikasi. Maksudnya berikan sebab kenapa tidak munasabah. Contoh jadi awak bagi tahulah kerana kesimpulannya palsu. Okey, cukuplah. Jangan awak fikir luar kotak. Kerana negatif 1 ialah negatif, bukannya positif. Awak pergi tulis macam tu. Itu dah memang high level punya jawapan lah Walaupun betul, tapi high level sangat. Kita nak jawab simple-simple sahaja. Kita tengok je, kita boleh tahu dia adalah palsu. Itu kita ambil jawapan dia terus. Tak payah nak fikir luar kotak sangat. Okey? Sebab soalan justifikasi ni adalah ayat kita sendiri. Apa kita nampak, kita tulis. Okey? Itu matematik. Alright, so bentuk ni awak tak payah hafal Awak tak payah hafal, awak just fahamkan macam mana bentuk dia. Kedudukan dia adakah betul, kedudukan dia macam mana. Okey, A dulu baru B kan. Ni awak kena tahulah. Okay, first time buat ke, second time buat ke, memang awak susah nak ingat. Tapi kalau awak sentiasa buat latihan berkaitan dengan penangkulan logik tajuk hujah ni kan, nanti lama-lama dalam kepala akan masuk lah. Kita akan sentiasa ingat. Oh, ni dah pernah buat dulu, salah. Macam itulah contohnya. Okay. Alright. So, ini adalah contoh-contoh soalan yang mudah lah tapi sikit je markah. Dikatakan sebagai satu markah lah sikit je.
Tapi tak apa. Awak boleh kutip markah sebanyak mana yang awak boleh kutip. Okay, so saya harap awak nampak lah jawapan dia macam mana, bentuk dia sah ke tidak sah ke. Tapi kan ada satu perkara yang awak kena tahu. Kalau dia bentuk dia tak betul, contohnya bentuk dia salah kan, bentuk dia tak kena. Contohnya bentuk dia tak samalah macam bentuk satu, tak samalah macam bentuk dua, tak samalah macam dalam bentuk tiga. Jadi jawapan dia boleh jadi tidak sah dan tidak munasabah. Okay? Okay, kita boleh terus cakap tidak dan tidak. Sebab apa? Kerana tidak mengikut bentuk hujah yang betul. Itu je jawapan kita. Kerana dia tidak mengikut hujah yang betul. Sebab apa? Sebab hujah dia tak sama lah. Contoh kita tak nak tulis kat sini lah. Sebab nanti awak pening. Okay, sebab ada lagi satu soalan kat sini. Alamak kan. Soalan tu dekat mana ni soalan dekat sini. Adakah hujah itu munasabah? Nanti kita tengoklah macam mana. Soalan 6 ni sesi kedua nanti. Okay. So, ini penerangan saya berkenaan dengan kita nak mengenal pasti macam mana hujah tu bentuk dia sah atau tidak munasabah. Jadi awak janganlah rasa susah sangat tajuk tu. Awak anggap je lah kalau bentuk dia betul, dia sah. Kalau bentuk dia salah, tidak sah. Okay? Kalau jawapan dia betul, logik lah. Kalau tidak, tidak sah. Okay, macam tu je. Okay, so kita lihat dalam berapa saat je sebab saya nak minum hijab. Okay. Kita sambung lagi. Soalan C, kejap dah sampai akhir. Okay, tengok. Aida menulis urutan nombor 7, 12, 19, ... Apa maksud ... Ni maksud dia nombor yang berturutan tidak berhenti. Contohnya kita boleh tulis 7, 12, 19, kemudian ada something nombor yang lain. Tapi nombor lain tu kita tidak tahulah. Okay? Kita just cakap nombor tu akan bertambah. Okay, bertambah sampailah unlimited lah orang kata, tiada batas. Jadi kita buat ... kat situ. Okay, ini kita panggil yang soalan ni. Okay, soalan ni dia dah cakap macam ni kan. Ni kita panggil sebagai pola. Okay, apa itu pola? Pola ni adalah sesuatu unsur ataupun nombor. Pola ni ialah nombor berturutan. Okay, pola ialah nombor berturutan. So boleh tulislah, pola ni maksud dia nombor berturutan. Nombor berturutan. Okay, pola ialah nombor berturutan. Nombor yang akan, tak kisahlah sama ada dia akan menurun secara straight ke atau dia akan menambah ke. Tapi dia berturut-turut lah. Okay, berturut-turut sampailah habis. Okay, next. Bila kita tengok pasal nombor berpola ni, kita akan abaikan dalam soalan. Itu yang best tu, abaikan. Abaikan 7, abaikan 12, abaikan 9. Okay, abaikan. So saya padam yang ni. Okay, saya abaikan. Jadi tinggal apa? Tinggallah belah kanan ni sahaja. Tinggal belah kanan tu maksud dia, inilah nombor-nombor yang kita nak tengok ni. Nombor-nombor yang warna biru saya petakkan ni. Okay? Jadi awak lihat daripada atas ke bawah. Okay, kita baca. Ni saya bersihkan balik supaya awak tak pening. Okay, so kita tengok balik daripada atas ke bawah. Kita baca dari atas ke bawah. Kita baca dari atas ke bawah. Okay, masing-masing ada kurungan. Okay, masing-masing ada kurungan. Sama-sama. Semua sama. Jadi kita tulislah kurungan. Benda yang sama, kita tulis. Okay. Benda yang sama, kita tulis. Maksudnya, daripada atas sampai ke bawah, kalau semua tu sama, kita tulis. Okay, kita tulis balik. Kita keluarkan. Yang tak sama jangan tulis dulu. Okay, yang tak sama biarkan.
Jadi awak tengok pula ada nombor 1. Dekat dalam kurungan ni ada nombor 1 1 tambah something lah. Okey, so 1, 1, 1. Sama je semua. Jadi kita tulis 1. Sebab dia sama. Kemudian tengok simbol tambah pun sama. Jadi awak pun buatlah tambah. Yang tak sama tu biarkan dulu. Okey, biarkan dulu. Kemudian ada kuasa 2, semua pun kuasa 2. Pun sama, awak kena tulis kuasa 2. Dan tambah 3. Nombor yang sama, salin. Nombor yang sama salin. Nombor yang tak sama, jangan salin. Tapi kita kena ubah nombor yang tak sama tu dengan N. Nombor yang tak sama tu kita tukar dengan N. Maksudnya N tu ialah nombor berturutan. Okey, N ialah nombor berturutan. Nampak saya warna biru ni? Nombor berturutan. N ialah nombor berturutan. Kalau contohnya saya nak guna X, tak boleh tak boleh. Memang kena guna N. Sebab apa? Sebab soalan ni cakap buat satu kesimpulan umum secara induktif bagi nombor ke N. Jadi awak kena gunakan N. Okey, tak boleh guna X, tak boleh guna Y, mesti kena guna N. Dalam soalan semua guna N. Okey, tak pernah lagi saya tengok soalan tu guna X. Jadi awak tengok nombor berturutan ni mestilah N. Okey, so kita tulis je N macam tu. Lepas tu nak buat apa? Betul lah, ni satu markah, settle. Jangan terkejut, senang je sebenarnya. Okey, senang. Tapi ada lagi satu markah yang awak kena cari. Apakah nilai yang tak sama tu? Okey, apakah nilai yang apa orang kata? Tak sama tadi tu. N kan? N yang tak sama tadi tu. Berapa nilai yang tak sama tu? Awak tengok daripada atas ke bawah. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian dot. Jadi awak pun kena buatlah. Tulis 1, 2, 3, dot. Macam tu. Okey? Tapi awak kena ingat, nombor berturutan N mesti tak boleh jarak-jarak. Mesti kena sebelah-sebelah nombor. Okey? Nombor berturutan mestilah 1, 2 dan seterusnya. Tapi kalau awak tulis N sama dengan 0, 1, 2, 3, salah Salah. Sebab tiada nombor kosong dekat atas ni. Okey, tiada nombor kosong. Jadi awak tak boleh mula dengan 0. Mesti mula dengan 1. Ikut soalan. Nombor tu, nombor apa yang tak sama, mula dengan apa. Okey, so kita gunakan N sama dengan 1, 2, 3. Dot. Okey, kena buat dot ya, sebab itu menunjukkan bahawa nombor tu akan bertambah. Okey, berturutan lah maksudnya. Jadi total kat sini aruhan ataupun induktif. Ni saya tulis aruhan sebab induktif ni KSSM. Nama KSSM punya batch. Masa zaman KBSM nama dia adalah aruhan. Saya takut nanti masa exam dia akan keluar perkataan aruhan, nanti awak confuse. Tapi cara dia sama cara dia sama. Aruhan dengan induktif ni sama. Okey. So senang je. Saya paling suka dan paling favourite dengan aruhan yang biasa. Tapi saya paling tak suka kalau aruhan yang melibatkan K-Byte. Ada aruhan yang melibatkan K-Byte memang saya pun pening kepala jugalah nak fikirkan. Tapi makan masa. Boleh jawab tapi makan masa lah. Kalau soalan macam ni direct, kita boleh jawab sebab nampak. Depan mata kita nampak. Okey. Ni kalau salah juga saya tak tahu apa masalah awak. Sebab senang. Okey. Jadi awak boleh try salin ni nota ni kan. Untuk awak buat note. Okey, take note dan buat catatan. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini, kalau ada kuasa 2 ni jangan lupa tulislah. Okey, jangan lupa tulis sebab dia tidak berubah. Okey, dia adalah sama. Tapi kalau dia berubah, awak kena tu gantikan kuasa N lah. Kalau dia tiba-tiba dia kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3 kan. Awak just letak je kuasa N. Okey, nanti dia awak ingat je, apa yang tak sama gantikan dengan N. Okey?
Alright. So ini berkaitan dengan soalan nombor 5. Sebenarnya saya nak habiskan terus sampai nombor 6, lepas tu tak masuk sesi 2, tapi tak apa sebab saya nak awak tekankan aruhan minggu ni kita nak tekankan aruhan ni ataupun induktif. Okay? So tak apa, kita santai-santai belajar. Alright. Ni ada lagi 2 contoh yang saya ambil daripada buku teks. Ni contoh lain Contoh lain. Okay, ni 1, ni 2. Okay, untuk soalan nombor 1, okay, saya nak awak tuliskan rumus. Rumus dia rumus ni adalah rumus ni adalah rumus dia. Ni contoh soalan tadi. Tapi sekarang ni kita nak tengok soalan ni, apakah rumus dia? Okay, apakah rumus yang kita boleh cipta? Cuba awak fikirkan. Cuba awak fikirkan berdasarkan soalan ni. Okay, berdasarkan soalan ni. Apakah rumus yang awak boleh buat? Kita perlukan jawapan rumus dan kita perlukan jawapan N dia. Tapi saya nak jawapan rumus dulu. Yes. Ramai yang dapat. Betul kan? Sebab dia direct jawapan. Macam ni, 2N dalam kurungan N tu mesti dalam kurungan. Tak dalam kurungan pun tak apa sebab dia menunjukkan darab. Betul semua betul. Okay, good. So kita boleh tuliskan rumus kita macam ni. 2N ataupun 2 dalam kurungan N kita boleh buat macam ni. N tu saya warnakan biru lah sebab dia nombor berurutan. Tapi masa awak exam awak gunakan satu warna sahaja. Okay. Tambah 1. Okay. Nak buat kurungan boleh, tak nak pun tak apa sebab dia maksudnya darab Okay. Dan kat sini kita perlukan nilai N dan saya nak tulis, saya nak tekankan balik, awak lihat nombor ni adalah nombor kosong mulakan dengan nombor kosong. Jadi 0, 1, 2, 3. Dot. Sampai 3 tau. Jangan sampai 4 Kalau awak buat sampai 4 pun salah. Jangan sampai 4 dot. Salah. Dia kena sampai 3 je. Sampai 3, dot. Okay. Jadi nombor yang diabaikan, nombor yang diabaikan ialah pola ni sendiri. Nombor yang diabaikan ialah pola ni sendiri. 1 diabaikan, 3 diabaikan, 5 diabaikan, 7 pun diabaikan. Ni semua diabaikan lah. Jadi tinggal yang belakangan sahaja. Awak tengok pola dia siapa. Tengok nombor pola dia baru awak jawab. Jangan awak jawab dulu sebab kadang-kadang dia suka letak belah kiri. Kadang-kadang dia letak belah kanan. Dia suka confusekan pelajar. Okay, next. Kita tengok pula nombor 2. Rumus dengan N. Okay, so pola, tahu kan, awak baca pola, lepas tu apa awak nak tengok. So awak dapat jawapan, terus tuliskan dekat ruangan komen. Okay, kalau boleh tulis sekali dengan jawapan N tu sendiri. Terus tuliskan rumus dengan nilai N tu, okay. Okay, rumus dia adalah 3N kuasa 2 tolak 3. Okay, good. Okay. N sama dengan 1, 2, 3, 4 dot. 1, 2, 3, 4 dot. Okay, good. Yes, macam ni. Ni jangan sampai 3 kena sampai 4 tau. Sebab dia punya nombor akhir dia adalah nombor 4. Okay, jangan tertinggal satu pun. Kalau tak awak dapat 1 je markah. Okay, so awak buat macam ni. 3 N kuasa 2 ataupun awak buat kurungan pun boleh. Sekejap saya tulis balik. 3N kuasa 2 tolak 3. N ialah 1, 2,
2, 3, 4. Dot. Sampai 4 Start dengan 1 sampai 4. Jadi senang je. Okay, so itu adalah arohan. Okay, good. Alright. Okay, so saya harap faham lah berkenaan dengan arohan. 3N kuasa 2 tolak 3. Saya boleh baca risau. 3N kuasa 2 tolak 3. Okay, good. So itu sajalah berkenaan dengan arohan. Dan saya nak awak tekankan juga berkenaan dengan apa yang saya cerita pasal hujah ni sebab hujah ni pun masuk juga. Jadi dua-dua perkara ni pun penting. Okey. Jadi itu sajalah kelas kita pada malam ni. Sesi yang pertama dulu. Nanti sesi yang kedua saya nak awak masuk awal sikit boleh? Dalam pukul 9 20 minit kita nak habiskan awal. 9.20 kita masuk. Okey, jadi kita ambil kehadiran dululah. Kita ambil kehadiran pelajar dulu dan awak masuk awal sikit Okay, ini adalah link Google Form untuk awak isi kehadiran dan jawab soalan yang saya berikan. Itu sahaja untuk sesi yang pertama. Jadi kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya pada pukul 9.20 malam untuk sesi yang kedua. Okay, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam.